Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mula, insyaAllah tuan-puan, muslimin, muslimat, kita jemput hadir bersama-sama dalam kuliah online di Facebook Surau An-Nur Fasa 3A Seremban. Sebelum tu, saya nak tahu suara saya jelas ke tidak? Saya ni sebenarnya dah lama sangat tak buat live Facebook, jadi macam layout dia macam dah berbeza sikit. Boleh dengar ke? Dan clear ke saya punya suara line saya? Subhanallah, sebelum kita mula insyaAllah. Baik, subhanallah, Tuan Muhammad Ruzaman Hamzah, boleh dengar ke suara? Subhanallah. Puan Rasidah Putih, subhanallah, jemput masuk insyaAllah. La haula wala quwata illa billah. Saya sebenarnya lama sangat, masya-Allah, dah tak live di Facebook. Jadi dia punya layout ni saya macam kurang familiar sikit yang baru ni. Jadi boleh dengar ke tidak suara? Subhanallah. Baik, kita jemput dulu masuk semuanya. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Okey, jelas. Alhamdulillah. Terima kasih ya Tuan Ruzaman daripada Kota Baharu. Alhamdulillah. Tuan Rashid Riza. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Saya bimbang sebab suara tak jelas ataupun sebagainya, sebab saya terlalu lama dah tak live di Facebook dan layout kita kata susunan setting dia dah berbeza sikit. Jadi subhanallah, hari ni masya-Allah, salam Sayyidul Ayyam, masya-Allah, la haula wala quwata illa billah, kepada semuanya. Moga-moga dalam keadaan yang baik, moga-moga dalam keadaan yang sihat, insya-Allah, insya-Allah. Puan Siti Hajar Ahmad, jemput masuk insyaAllah semua. Dan subhanallah, lama juga saya tak bersama-sama dengan Facebook Live di Surau An-Nur Fasa 3A Seremban. Dan insyaAllah moga-moga pada pagi ini kita mulakan dengan hari yang baik insyaAllah. Dan jom sama-sama kita mulakan kuliah subuh atas talian kita ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي يسر ولا تعسر بالتمم بالخير لله تعالى إن شاء الله. Baik, alhamdulillah. Puan Siti Hajar, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi masya-Allah, hari ni kita akan sama-sama tadabbur satu surah. Kita akan sama-sama tadabbur satu surah, satu ayat insya-Allah. Berkaitan tajuknya, kita nak belajar seni dalam berdoa insya-Allah. Belajar seni dalam berdoa, dan kita akan lihat dan tadabbur satu ayat daripada Al-Quranul Karim. Dan bila sebutkan tentang doa, tuan-puan, muslimin, muslimat, sebenarnya kita ni manusia, banyak sangat perkara yang kita nak, perkara yang kita perlu, perkara yang kita minta. Masya-Allah kan. Dan moga-moga kita latih jiwa kita, hati kita untuk minta pada yang selayaknya.
Kalau kita minta pada makhluk, kita akan kecewa, kerana bukan semua makhluk mampu untuk memberikan. Bukan semua makhluk mampu untuk beri macam yang kita nak pun. Jadi subhanallah, minta yang selayaknya, minta kepada Allah. Allah Azza wa Jalla tahu dengan lebih baik dan lebih tepat apa yang sesuai dan apa yang terbaik di atas permintaan kita. Masya Allah, kadang-kadang yang kita minta tu kita rasa baik, kita rasa elok, tapi Allah bagi yang lebih baik daripada itu. Jadi bukanlah kita tak dapat lagi apa yang kita minta, tapi rupa-rupanya Allah bagi yang lebih baik lagi, lebih baik yang tidak terfikir dengan akalnya manusia. Jadi Masya Allah ya, subhanallah tuan-puan, para penonton ya, jemput masuk kita kuliah subuh online ketika ini. Dan insyaAllah doakan juga perjalanan musafir saya sekejap lagi dalam pukul 7 lebih daripada Selangor, insyaAllah akan menuju ke Pahang untuk bersama-sama dalam seminar kekeluargaan ya, bersama dengan Jabatan Agama Islam di Pahang. InsyaAllah kita akan berprogram dengan muslimat di sana. Jadi moga-moga kalau siapa yang berdekatan ya, boleh kita jumpa nanti insyaAllah. Baik, jadi untuk kita muliakan pada hari ini, subhanallah kan, tadi kita sebut ya, tuan-puan, muslimin muslimat semuanya, banyaknya permintaan yang kita nak minta pada Allah. Sama ada kebaikan itu yang merangkumi, meliputi kebaikan di dunia ya, kesihatan, kekayaan, ilmu, apa sahajalah ya, kebaikan yang di dunia, ataupun kita berdoa berharap supaya Allah berikan kebaikan itu lebih lagi, iaitu di hari akhirat. Masya Allah. Jadi bila kita sebut banyaknya permintaan, tapi kita tak nak permintaan kita itu permintaan yang sia-sia. Bagaimana permintaan yang sia-sia yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi sebutkan, "Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah, Nabi kata, dalam keadaan yang kita ini yakin bahawa doa kita itu akan dimustajabkan oleh Allah. Kena doa dengan yakin. Apa pun yang kita minta kena yakin. Sebab apa? Bila mana yang kita doanya doa yang ragu-ragu, doa yang lalai leka, maka subhanallah Nabi sebutkan, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan. Dan ketahuilah kamu bahawa sesungguhnya Allah tidak akan memustajabkan doa, tidak akan mengkabulkan doa yang datangnya dari apa? Min qalbin ghafilin lahin. Masya Allah ya, hadis riwayat Imam At-Tirmizi yang Nabi sebutkan pada kita bahawa doa ini dia boleh jadi mustajab, dia boleh jadi tidak mustajab. Doa ini boleh jadi doa yang diangkat, boleh jadi doa yang terhalang. Doa ini, permintaan ini boleh jadi yang kita nak Allah beri, dan boleh jadi apa yang kita nak Allah tak bagi. Masya Allah. Maka dalam hadis ini dengan jelasnya ajar kita, latih kita, didik kita untuk bila berdoa, doanya tidak lalai dan leka. Sebab Nabi sebut dalam hadis, orang yang doanya lalai, orang doanya leka, doa ini tidak diangkat, tidak dimustajabkan Allah. Lalai leka macam mana? Mungkin dalam angkat tangan tadi kan, tadi lepas solat ni semua angkat tangan. Angkat tangannya, doanya, minta kita macam-macam pada Allah. Kerana kita tahu bahawa Allah, dengan yakinnya kita tahu Allah mampu memberi, malah memberi lebih baik daripada apa yang kita doakan pun. Tapi apa? Orang yang lalai, orang yang leka ini macam mana? Orang yang lalai ini bila doanya dalam fikirannya, dalam hatinya menerawang, fikir benda lain, tidak faham doa tadi, tak hayati doa tadi, tapi lisannya hanya menyebut-nyebut, lisannya meminta-minta. Dalam keadaan meminta-mintanya tidak bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kerana apa? Kerana hatinya tak bersama dengan permintaan. Hatinya tak bersama dengan apa yang disebutkan. Hatinya tak bersemangat, bersungguh dengan apa yang dimintakan. Jadi subhanallah ya, kita tak nak doa tadi jadi doa yang sia-sia. Sia-sianya sebab daripada permintaan dari orang yang hatinya lalai dan leka. Masya Allah. Baik, jadi bila kita sebutkan tentang doa, kan kita nak tadabbur satu
ayat Al-Quran ya. Masya Allah pada hari ini berkaitan tentang seni berdoa. Kita tak nak jadi doa yang sia-sia. Kita tak nak jadi doa daripada kita ini hati yang lalai dan leka. Jadi Masya Allah, Al-Quran, kalamullah, mengajarkan kita daripada kisah-kisah yang Allah berikan, khabarkan pada kita umat manusia, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah petunjuk kita untuk kita pegang erat-erat, untuk kita dakap dekat-dekat ya petunjuk ini supaya menjadi satu panduan yang jelas insya-Allah. Ya, maka jom kita tadabbur ayat apa, surah apa, iaitu surah Maryam. Surah Maryam ayat yang ke-2 hingga 6. Para penonton, tuan-puan ya, sahabat-sahabat, insya-Allah jom yang menonton sama-sama ya, kita buka ya Mushaf Al-Quran yang mungkin ya, sedang tadi sambil-sambil lepas daripada solat duduk ya, tengah zikrullah, tengah zikir, tengah mengaji insya-Allah. Jadi kita sambung ya, ambil mushaf kita buka surah Maryam ayat ke-2 hingga ke-6. Jom kita lihat ya, dalam surah ini, dalam ayat ini kita akan tadabbur bagaimana subhanallah seninya dalam meminta, dalam berdoa. Bukan nak minta pada orang je, kena ada seni, ada cara, ada kaedah. Tapi minta dengan Allah apa lagi ya, kenalah tahu bagaimana cara yang terbaik insya-Allah. Moga-moga doa kita doa yang tidak ada penghalangnya insya-Allah. Baik, dalam surah Maryam ya, kalau tuan-puan ya, sahabat-sahabat ya, dah buka ya Mushaf Al-Quran, kita tengok surah Maryam ayat 2 hingga 6. Jom sama-sama kita lihat dan kita baca sekejap ya, untuk sebelum kita tadabbur apa yang dapat kita belajar insya-Allah daripada ayat ini. Ayat ini mengkisarkan berkaitan tentang doanya Nabi Zakaria. Masya Allah, doa Nabi Zakaria yang sangat yakin kepada Allah. Jadi jom kita lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاكرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. Sadaqallahul Azim. Baik, dalam surah Maryam ayat ke-2 hingga 6 ini kita lihat sama-sama para penonton, tuan-puan, apa maksudnya. Allah berfirman ya, maksudnya yakni ini ialah perihal limpah rahmat Tuhanmu, yakni wahai Muhammad, kepada hamba-Nya Zakaria. Ingatkanlah peristiwa ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan doa permohonan secara perlahan. Masya Allah ya. Ini kita tengok secara perlahan Nabi Zakaria minta doa pada Allah, tidak menjerit-jerit, tidak membentak-bentak, tidak marah-marah ya. Walaupun mungkin doa itu berulang-ulang sepanjang hidupnya, berulang-ulang dalam waktu usianya ya, tidak lagi masih Allah tidak jawab, tidak lagi masih Allah tidak beri. Tapi itu bukan alasan untuk dia berputus asa. Dia mintanya bukan dalam keadaan emosinya marah-marah. Dia mintanya bukan dalam keadaan jiwanya memberontak. Masya Allah. Tuan-puan, tengok bagaimana disebutkan permintaannya, permohonannya secara perlahan. Kemudian menyambungnya dalam ayat ini. Dia merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya telah lemahlah tulangku dan telah putih melepaklah uban kepalaku, dan aku tidak pernah merasa hampa dengan doa permohonan kepadamu. Masya Allah. Tuan-puan,
kita lihat bagaimana gambaran ini, walaupun kita tidak hidup sezaman itu, walaupun kita tidak pernah bertemu bersua dengan namanya Nabi Zakaria ini, tapi dalam ayat ini bagaimana Allah mengkhabarkan pada kita keadaan Nabi Zakaria itu dengan dekat. Boleh kita gambar dan bayangkan orang yang tulangnya dah tak berdaya, rambutnya dah beruban, dalam erti kata usianya dah lanjut para penonton tuan-puan. Bila usianya yang dah lanjut, nak katanya dia tak pernah putus asa. Daripada dulu muda, segarnya, cergasnya, minta benda sama, minta permintaan sama, sehinggalah tulangnya dah tak larat, dah lemah dah. Dan juga uban-uban juga berada di kepala. Masya Allah, tak pernah putus asa, minta. Dan pada sambungan ayat, dan sesungguhnya aku merasa bimbang akan kecuaian kaum kerabatku menyempurnakan tugas agama sepeninggalanku. Bimbangnya Nabi Zakaria kerana dia tahu dia dah cukup berusia, usianya dah lanjut, usianya dah di akhir-akhir kehidupan. Dia takut dan dia bimbang apa? Para penonton tuan-puan, yang dia bimbang bukanlah dirinya, yang dia bimbang bukanlah hanya semata-mata untuk kepentingannya sahaja. Tapi dalam ayat ini Allah ajarkan kita bagaimana Nabi Zakaria nak minta pada Allah, dan yang dia minta itu adalah untuk manfaat bukan dia, tapi manfaat adalah manfaat semua, umum, masyarakat, umat. Masya Allah. Dan apa? Dan isteriku pula adalah seorang yang mandul. Masya Allah. Ini kita nak pegang tuan-puan, keyakinannya sangat-sangat. Walaupun dia tahu faktanya, walaupun dia tahu hakikatnya, itu yang berlaku, itu yang ditempuh, tapi tidak pernah dia bersangka-sangka dengan Allah. Dia tahu bahawa isterinya mandul, dia tahu bahawa isterinya dah tak mampu untuk mengandungkan, tidak mampu untuk melahirkan. Tapi Masya Allah, dalam dia tahu perkara tersebut, tapi tidak juga pernah dia bersangka-sangka buruk pada Allah. Dia tahu bahawa sekiranya dan bila Allah nak berikan, Allah nak rezekikan, Allah boleh berikan pada mana-mana keadaan yang terbaik. Masya Allah. Dan kita lihat pula dalam sambungan ayat ini lagi, oleh itu kurniakanlah daku dari sisimu seorang anak lelaki yang layak mewarisiku, juga mewarisi keluarga Nabi Ya'qub, dan jadikanlah dia seorang yang diredai serta disukai. Masya Allah. Bila kita lihatkan doa ini sebenarnya satu hiburan untuk kita, pemujuk jiwa kita. Berapa ramai di luar, ya, ibu-ibu yang bila dia berdoa, doanya harap sangat-sangat. Doanya untuk pasangannya, untuk suaminya, doanya untuk anak-anaknya tak pernah putus, doanya untuk orang-orang sekelilingnya tak pernah berhenti. Mana tuan-tuan, ayah, Masya Allah, setiap kali berdoa bayang wajah isteri, setiap kali berdoa bayang wajah anak-anak, setiap kali berdoa bayang wajah orang yang kita sayang. Subhanallah para penonton, kita lihat dalam tiap kali kita berdoa minta pada Allah, bukan saja untuk diri kita, tapi orang yang kita sayang, orang sekeliling kita, maka kita pasti nak yang terbaik. Sebab itu bila kita minta yang terbaik itu minta daripada Allah. Minta Allah akan bagi, minta kepada Allah. Sebab itu bila kita sebutkan perkara ini, apa perkara yang boleh kita angkat sebagai ibrah? Masya Allah, terlalu banyak sebenarnya. Kalau kita nak tadabbur ayat ini, daripada surah Maryam ayat 2 hingga 6 ini para penonton, tuan-puan, sebenarnya sangat banyak. Tapi ada beberapa perkara insya-Allah yang kita akan bincang pada pagi ini. Subhanallah, untuk bagi motivasi balik pada kita. Jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti, jangan pernah rasa adanya putus asa dalam diri kita. Terus saja minta. Ya, ada yang baru-baru ni para penonton tuan-puan, ya, saya kendalikan satu sesi kaunseling. Saya mengendalikan kaunseling syar'i di unit ataupun di Jabatan Keluarga Social Community Care Center di Jakim. Ya, Masya Allah para penonton, ya, tuan-puan, ramailah klien-klien yang kita berhadapan dengan macam-macam isu, macam-macam masalah. Ada yang terbaru, yang baru lagi, beberapa hari lepas, ya, seorang ibu yang usianya dalam 50-an, 60-an begitu, ya, datang jumpa saya.
perkahwinannya dah mencecah hampir 35 tahun. Dia mengadu, dia kata, ustazah, saya ada 5 orang anak. 5 Masya Allah disebut para penonton tuan-puan. Ini anaknya ini adalah penagih dadah, anaknya ini berzina, anak ni pula ada hubungan songsang, suka sesama jenis, anak ini, Masya Allah, anaknya semua disebutkan satu persatu. Inilah yang sedang saya berhadapan ustazah, apa yang saya nak buat? Masya Allah. Tuan-puan, dalam keadaan ini saya sebutkan, walau apa pun keadaan anak-anak kita, macam yang tadi puan tadi, kes puan tadi ni lah, ya, macam mana pun keadaan anak-anak dia, jangan pernah berhenti berdoa. Walaupun kita kata dah cakap, dah nasihat, dah marah, dah tegur, dah hukuman, semua dah. Sebab itu kita nak kata apa? Allah sedang mendidik dan mengajar kita. Itu adalah usaha ikhtiar manusia. Itu adalah apa yang kita cuba buat. Nasihat, teguran, ya, hukuman, itu semua adalah kita punya usaha untuk bantu, sama ada anak tadi ataupun orang yang kita sayang. Dan kita nak belajar sesuatu bahawa usaha manusia, apa yang manusia ikhtiarkan itu boleh jadi terbatas. Terbatas dalam arti kata apa? Kita buat, tapi dia jadi terbatas. Kita nak anak kita berubah, kita nasihat, terbatas, anak tak dengar nasihat tadi, anak tak berubah. Bila kita buat hukuman, anak lari rumah, contoh. Sebab itu bila kita dah buat usaha ikhtiar yang sebaiknya, apa lagi yang kita ada? Inilah yang kena pegang ni. Usaha dah, tapi tak jadi. Apa yang perlu kita buat? Ini yang kita sedang bincang ketika ini, saat ini, hari ini. Apa dia? Iaitu doa. Pegang dengan yakin, pegang dengan sungguh-sungguh. Kita ada satu kekuatan ini, iaitu doa. Minta pada Allah, minta pada Allah, minta sungguh-sungguh. Saya sebut pada ibu tadi, yang jumpa saya tadi tu. Saya kata apa? Puan-puan, tolong, semua ikhtiar, semua usaha puan dah buat, tapi tak jadi. Tapi kita ada lagi usaha yang lain, iaitu doa pada Allah. Doa juga salah satu bentuk usaha dan ikhtiar. Doa sungguh-sungguh. Buat solat hajat khusus untuk anak tadi. Doa, bayangkan wajahnya, sebut nama dia dalam doa. Doa dalam bahasa Melayu pun tak mengapa. Doalah, ya Allah, lembutkan hati dan jiwa anakku, ya Allah. Siapa namanya? Ya Allah, berikan hidayah dan petunjuk, ya Allah. Moga dia menjadi orang yang lebih baik lagi. Sebut namanya, bayangkan wajahnya. Masya Allah, ya. Ada pula yang kata, ustazah, kami dah doa, tak jadi pun. Oh, Masya Allah. Ini kan kita belajar, kita sedang belajar daripada kisahnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tahu isterinya mandul, confirm dah tak boleh mengandung dah. Isterinya mandul yang dah berusia, yang kita kata kalau sekarang ni, ya, puan-puan, ya, kita tengoklah kawan-kawan kita, ya, sahabat-sahabat ataupun ibu-ibu yang umurnya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Masya Allah. Kalau kita nampak kat hospital, ya, orang perempuan dekat wad bersalin umur 80 tahun, kita pun terkejut. Subhanallah, ya. Jarang-jarang lah berlaku, ya. Jadi inilah kita sebut, ya, Nabi Zakaria tahu isterinya memang tidak dapat mengandung, tapi apa, permintaannya itu memberikan gambaran bahawa dia lebih yakin bahawa dengan kuasa Allah, dia lebih yakin dengan apa yang Allah boleh beri padanya. Maka kerana itu tidak menghalang dia untuk berdoa dan meminta. Macam kita dah tahu anak kita ada masalah, kita tahu pasangan kita ada masalah. Oh, dah tak boleh ubah dah ustazah. Contoh kan, ada yang kata anak dah umur 30-an, ada masalah ini dan ini, dah tak boleh ubah dah ustazah, dah tak boleh ubah. Kalau nasihat dia memberontak, kalau dia ditegur dia membentak, kalau dihukum dia lari rumah, keluar rumah. Tengok. Maka apa yang kita mampu buat ketika ini dalam terbatasnya manusia, Allah ajar dan didik kita, manusia, kamu ini lemah, terbatas, maka minta pada Allah yang maha kuat. Itulah Allah Azza wa Jalla, minta dengan cara berdoa. Sebab itu subhanallah, pertama kita nak ambil daripada kisah sisi doa ini, daripada kisah sisi Nabi Zakaria ini. Yang pertama apa? Iaitu Masya Allah, disebutkan tadi pada awal, berdoa secara perlahan.
perlahan ini boleh kita bayangkan perlahan ini dalam sudut kita minta tadi perlahannya. Bila orang yang doanya perlahannya tadi dia lebih menjiwai berbanding orang yang minta jerit-jerit, minta nangis, minta marah-marah, ya. Dan orang yang minta perlahan ini dia lebih menjiwai doa tadi. Dia lebih minta dengan jiwa dan hati, minta dengan perlahan. Dan juga minta dengan perlahan ini juga boleh jadi bahawa kita ini mintanya bahawa kita saja dengan Allah. Yang apa kita minta, Allah yang tahu. Kan? Jadi bukanlah suami kita tahu, bukanlah siapa yang tahu, tapi Allah yang tahu. Jadi kerana itu kita nak minta apa pun, minta pada Allah. Allah yang terbaik dan sebaik-baiknya. Dan bila sebutkan lagi, Masya Allah, dalam kisah Nabi Zakaria disebutkan, ya, bila dia berdoa secara perlahan yang Allah sebut, yang disebutkan pada ayat yang awal tadi, ya, Masya Allah, kita lihat kan bagaimana Nabi Zakaria ini, iaitu seorang lelaki yang dah lanjut usia, ya, isterinya yang mandul, kemudian dia minta doa pada Allah dengan keyakinan untuk minta zuriat, lelaki pula, ya, minta secara khusus. Masya Allah, apa yang dia nak minta, dia minta secara khusus, tuan-puan. Kita ni kadang-kadang minta, ya Allah berikan hidayah pada anak aku, cukup. Kan, padahal kita tahu ni anak tadi ni macam mana, anak ni macam mana. Semua anak berbeza-beza pula tu. Mintalah secara khusus. Kalau anak yang pertama tadi mungkin keras hatinya, ya Allah lembutkan hatinya, ya Allah lembutkan jiwanya, ya Allah. Kalau anak yang ketiga tadi mungkin panas baran, ya Allah, minta secara khusus. Dan sebab itu bagaimana Nabi Zakaria ajar kita, ya Allah minta doa, minta anak lelaki untuk penyambung waris dakwahnya, minta secara khusus. Maka sebab itu disebutkan juga doanya secara perlahan, kerana kalaulah bayangkan dia minta doa kuat-kuat, dalam hakikatnya orang lain tahu yang dia dah berusia, yang dia ni isterinya mandul, ya, mana mungkin dapat lagi melahirkan. Maka itu adalah kita nak belajar sesuatu perkara bahawa Nabi Zakaria ini dia tak minta kuat-kuat sebab benda itu adalah di luar kebiasaan. Maka dia tak nak orang-orang yang mendengar itu buruk sangka, Masya Allah, dan mengata-ngata, kan. Jadi kalau kita ni sengaja-sengaja nak berdoa macam tu, contoh, dan orang pula dengar, orang kata, ada ke dia ni kan, tak sedar diri ke lanjut usia, contoh. Jadi orang akan mengata-ngata dan akan menimbulkan dosa pada orang-orang yang mendengar pula. Jadi sebab itu disebutkan juga Nabi Zakaria memilih untuk berdoa secara perlahan, untuk antaranya privasinya dengan Allah, dan juga yang kedua juga kerana untuk mengelak salah faham daripada orang-orang sekeliling yang kod dengar ketika itu apa doa Nabi Zakaria. Masya Allah, ya, maka kita nak belajar seni untuk berdoa. Masya Allah, ini pertama. Yang kedua, dalam doa ini bagaimana tadi kita sebut juga awal, ya, bagaimana Nabi Zakaria sebutkan, ya Allah lemah sudah tulangku, ya Allah rambutku beruban, ya Allah. Tengok, nak kata ni dalam doa ini Nabi Zakaria ajarkan kita seninya adalah sebut lemahnya kita, sebut yang kita ini lemah, kita ini terbatas, ya Allah, aku terbatas, ya Allah, sebagai namanya seorang ibu. Aku lemah, ya Allah, mendidik dan mengasuh anak-anak. Maka aku serahkan urusan anakku, urusan keluargaku, semuanya di tanganmu, engkau yang tahu yang terbaik. Serah, sebut dulu kita ini lemah. Sebab apa? Ulama menyebutkan bahawa bila kita berdoa dalam keadaan kita ini rasa rendah diri, kita rasa diri kita hina, maka doa kita tadi kita akan mengangkat dan meninggikan Allah pada tempat yang selayaknya. Cuba tengok, kalau kita rasa kita hebat, kan, kita boleh buat semua, dan kita minta pada Allah, kita akan minta nak tak nak. Kita akan rasa, ya Allah, aku boleh sebenarnya, ya Allah, aku boleh buat, ya Allah, tapi aku minta lah, ya Allah, kalau kau nak bagi, kalau tak nak. Tengok, macam beza tu. Berbeza dengan bagaimana Nabi Zakaria ajarkan kita ketika ini. Dalam surah ini, dalam ayat ini, Nabi Zakaria sebutkan, ya Allah, aku lemah, ya Allah. Engkaulah yang maha kuat, engkaulah yang maha memberi, engkaulah yang maha mendengar. Minta. Dan apa? Bila kita mengakui kelemahan kita manusia, kita akan rasa kita ini rendah serendahnya. Dan itulah melahirkan harapnya pada Allah. Itulah lahirnya pergantungan sepenuhnya pada Allah. Subhanallah, luar biasa. Luar biasa. Jadi apa yang kita nak belajar yang kedua adalah rasa diri kita lemah sebagai manusia, harap bergantung kepada Allah yang maha kuat,
dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Allah boleh adakan perkara yang tidak ada. Allah boleh berikan perkara yang Allah nak berikan pada kita. Minta, minta. Moga-moga apa yang kita minta itu yang terbaik untuk kita di dunia dan di hari akhirat kelak. Dan yang ketiga para penonton, ini yang akhir insya-Allah. Sebenarnya banyak lagi yang kita boleh tadabbur dalam ayat ini, tapi dalam masa ini insya-Allah kita lihat 3. Yang ketiga apa dia? Masya-Allah, ini juga salah satu seni berdoa yang saya rasa luar biasa, yang Nabi Zakaria ajar pada kita. Apa dia yang ketiga? Bagaimana Nabi Zakaria ajar pada kita? Dia minta tadi adalah untuk keutamaan nak dapat zuriat tadi, bukan untuk dia sahaja. Bukan kerana ya Allah bagikan aku zuriat kerana tak nak jadikan aku ini aku tidak ada waris dan isteri aku ni mandul selama-lamanya. Tidak. Tapi apa dalam doa ini disebutkan bahawa dia bimbang bahawa kalau dia tidak ada keturunan, waris dan sebagainya, maka dakwah ataupun agama, syiar agama itu tidak dapat diteruskan dan disambung. Tidak ada penyambung dakwah ni, tidak ada penyambung untuk kita kata memperkenalkan orang, menyebarkan lagi agama dan keimanan, dakwah kepada orang lain. Sebab itu subhanallah, kita lihat apa yang diminta ini bukan untuk kepuasan dirinya semata-mata. Apa yang diminta ini bukan untuk dirinya sahaja, tapi yang lebih besar adalah dia minta sesuatu kebaikan untuk kebaikan yang lebih besar kepada umat dan masyarakat. Luar biasa, luar biasa. Sebab itu apa yang kita boleh belajar dalam seni berdoa ini, minta, ya Allah berikan kami rezeki yang barakah ya Allah. Moga-moga rezeki yang barakah ini dapat banyak kami bantu orang. Tengok kan, kadang-kadang kita ni minta, ya Allah berikan kami rezeki cukup rezeki yang banyak, cukup, berhenti situ. Apa salahnya kita tambah sikit? Kan kita doa secara khusus. Kita doa secara khusus walaupun Allah tahu apa yang kita nak yang sebenar-benarnya, tapi kita mintalah dengan menunjukkan kita betul-betul nak apa yang kita minta. Masya-Allah. Kan? Minta, ya Allah berikan kami ilmu. Bukan saja ilmu tu nak kita pandai, tapi ya Allah berikan kami ini ilmu, ya Allah, ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Moga-moga ilmu ini dapat beri manfaat kepada orang ramai, ya Allah. Ya Allah berikan kami kesihatan tubuh, ya Allah. Moga-moga kesihatan ini dapat akhirnya kami beribadah dengan Engkau sempurna, ya Allah. Tengok, kita kadang-kadang kita nak minta benda yang baik untuk kita sahaja, tapi kita terlepas pandang bahawa ada hak ataupun ada perkara yang lebih besar lagi. Jadi mintalah dengan betul-betul dan sungguh-sungguh. Moga-moga apa perkara yang kita belajar daripada doanya Nabi Zakaria, insya-Allah menjadikan doa kita doa yang Allah angkat, doa yang Allah mustajabkan, doa yang akan kita dapat balik kebaikannya insya-Allah. Baik, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, ya. Terima kasih kepada Puan Asma Zuraida, subhanallah, Puan Faiza, Puan Hidayah, subhanallah, Puan Siti Hajar Ahmad dan semua yang menonton bersama-sama dengan surau An-Nur Fasa 3S Rembaan. Maaf sekali lagi, macam saya sebut awal tadi, saya sebenarnya dah lama juga tak bersiaran ataupun tak bersama-sama di live Facebook, Jadi tadi waktu nak mula-mula live tadi, dia agak teragak-agak sikit lah untuk setting, kurang biasa dengan layout yang baru ni. Jadi alhamdulillah ala kulli hal, selesai kita untuk kuliah kita pada pagi ini. Untuk tajuknya sekali lagi iaitu seni dalam berdoa. Kita tadabbur surah Maryam ayat 2 hingga 6. Ada beberapa perkara yang kita angkat, kita ambil pengajaran daripada ayat dan surah ini, daripada tadabbur surah ini, insya-Allah. Moga-moga mendapat kita sesuatu dan kita amalkan, insya-Allah. Moga-moga kelebihan dan manfaat itu berbalik pada kita, insya-Allah. Wallahu alam. Jadi terima kasih semua, doakan saya akan musafir sekejap lagi ni, dalam 7.30 insya-Allah akan mula bergerak ke Pahang untuk seminar kekeluargaan. Masya-Allah, moga-moga siapa orang Pahang yang menonton, kita moga-moga yang berdekatan boleh jumpa di Bentong insya-Allah. Jadi kalau ada rezeki lagi kita jumpa di lain kali di kuliah yang lain, insya-Allah. Maaf salah silap pada saya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup kuliah kita dengan tasbih kafarah wal 'asr.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.